Syama'il Muhammadiyah. Kitab ini telah ditulis oleh seorang ilmuwan Islam yang bernama Imam At-Tirmidzi. Beliau merupakan seorang ulama hadis yang terkemuka dan telah menulis banyak kitab-kitab agama bagi manfaat umat Islam. Imam At-Tirmidzi telah mengarang kitab Syama'il Muhammadiyah pada abad yang ke-9. Dengan menyusun hadis-hadis yang berkaitan penampilan, harta benda, adab dan kehidupan Nabi Muhammad SAW menjadi rujukan sehingga ke hari ini. Di dalam kitab ini terkandung satu bab mengenai senjata yang pernah digunakan baginda, iaitu pedang Rasulullah SAW. Di dalam sejarah, Rasulullah SAW pernah memiliki sebanyak 9 bilah pedang sepanjang hayat baginda. Pedang-pedang tersebut diberi nama Al-Maksur, Zulfikar, Al-Battar, Hataf, Qul'i, Al-Mikhdam dan Al-Adhab. Menurut pandangan beberapa ilmuwan Islam yang mengkaji tentang peristiwa akhir zaman, pedang Al-Battar akan menjadi senjata yang akan digunakan Nabi Isa AS bagi menewaskan Dajjal suatu hari nanti. Meskipun demikian, perkara ini masih lagi menjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, kita akan dapati Nabi SAW ada beberapa pedang. Tetapi ada 3 pedang yang Nabi dapat daripada Bani Qainuqa, iaitu satu kaum Yahudi yang berada di Madinah, dan mereka menyimpan satu rahsia, iaitu mereka menyimpan pedang yang diwariskan oleh Nabi-Nabi terdahulu. Jadi ketika Nabi SAW dalam peperangan Uhud, Nabi SAW mendapat tahu bahawa orang-orang Yahudi daripada Bani Qainuqa ingin mengkhianati Nabi SAW. Jadi selepas beberapa ketika Nabi mengepung mereka, dan orang-orang Yahudi yang lain, maknanya mereka menyerah kepada Nabi, kecuali Bani Qainuqa. Begitu sombong, begitu mempunyai keyakinan untuk melawan Nabi dan akan menghabiskan Nabi. Tapi setelah mereka dikepung beberapa ketika, akhirnya mereka menyerah. Dan mereka kata, wahai Muhammad, tolong jangan apa-apakan kami, dan kami akan ceritakan satu rahsia yang kami pegang sejak turun-temurun. Apa dia? Sebenarnya kami menyimpan 3 bilah pedang yang diwariskan daripada turun-temurun, dan pedang ini perlu kami serahkan kepada Nabi akhir zaman. Yang pertamanya adalah pedang Al-Qul'a. Pedang Al-Qul'a adalah pedang daripada Nabi Ibrahim AS. Jadi yang keduanya adalah pedang Talut, iaitu ketika peristiwa Talut dapat membunuh Jalut, lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi. Dan pedang yang ketiga iaitu pedang Al-Battar. Pedang Al-Battar adalah pedang yang dibuat oleh Nabi Daud AS dengan tangan baginda Daud sendiri. Kerana antara kelebihan Nabi Daud ini, dia boleh melenturkan besi. Dan di pedang itu tertulis 7 nama para Nabi, iaitu Nabi Musa AS, Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, Nabi Zakaria AS, Nabi Yahya AS, Nabi Isa AS, dan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebenarnya nama Nabi kita Muhammad telah tertulis dalam pedang Al-Battar ini. Maka pedang Al-Battar ini telah diserahkan kepada Nabi SAW. Maka ketika Nabi SAW wafat pada tahun 632 Masihi, maka pedang ini telah diwariskan kepada keturunan Nabi SAW sampailah pedang ini tidak diketahui manakah. Banyak berpendapat bahawa pedang itu diserahkan kepada Khalifah Bani Utsmaniyah, dan Khalifah Bani Utsmaniyah menyimpan pedang itu sehinggalah Khalifah Bani Utsmaniyah telah tumbang pada 1924, maka pedang itu terletak di Museum Topkapi Istanbul, Turki sekarang. Tapi sebenarnya yang ada di Museum Topkapi itu hanyalah replika pedang Al-Battar, Al-Qul'a dan juga pedang Al-Hataf ini. Mengikut ahli sirah, nanti di akhir zaman, ketika Nabi Isa AS dalam perjuangannya untuk mengalahkan Dajjal, pedang yang dipegang oleh Nabi Isa adalah pedang Al-Battar. Itu pedang yang diserahkan kepada Nabi SAW ketika baginda mengepung Yahudi daripada Bani Qainuqa. Setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS,
dikhabarkan bahawa orang-orang Yahudi akan lari dan bersembunyi bagi menyelamatkan diri mereka. Akan tetapi, seluruh hidupan termasuklah batu bata dan juga tumbuh-tumbuhan yang berada di sekeliling akan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkata-kata. Lalu, seluruh hidupan ini akan membantu umat Islam dengan menyatakan tempat persembunyian orang-orang Yahudi pada ketika itu. Sehinggalah orang-orang Yahudi semuanya akan bersembunyi di sebalik pokok Gharqad yang menjadi satu-satunya tempat yang selamat buat mereka. Namun yang demikian, seperti mana janji Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umat ini, kebenaran pasti akan menewaskan kebatilan. Orang-orang Yahudi akan diberikan pilihan sama ada untuk tunduk kepada Islam atau dihukum bunuh kerana kejahatan yang dilakukan. Setelah itu, dunia akan kembali aman dan damai di bawah pemerintahan Nabi Isa AS yang berlandaskan syariat Islam. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal di Babul Lud, beliau hidup selama 40 tahun memerintah muka bumi Allah dengan Islam. Maka kumpulan yang hidup bersama dengan Nabi Isa ketika itu antara kumpulan yang terbaik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka hidup pada zaman kemuncak keberkatan muka bumi Allah dan mereka hidup pada satu zaman dengan seorang Rasul Ulul Azmi dengan melaksanakan seluruh tuntutan Islam, tuntutan Allah SWT di atas muka bumi ini selama 40 tahun lamanya, dan seluruh dunia ketika itu akan tunduk dengan ajaran Islam yang disebar, yang diamal dan dibimbing oleh Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian apa lagi yang dilaksanakan oleh Nabi Isa? Iaitu dia akan yada'ul jizyah. Dia akan meletakkan satu sistem percukaian Islam yang dinamakan sebagai jizyah. Yang itu jizyah ni dah lama lah kita tengok sejak zaman berakhirnya zaman khilafah umat Islam ini, telah berakhirnya sistem jizyah ini. Nabi Isa akan kembali menegakkan sistem percukaian ini. Akhirnya keadilan dapat tertegak di atas muka bumi ini sampai tak ada siapa-siapa pun yang nak menerima lagi sumbangan dan bantuan. Ketika itu keadilan juga akan berleluasa, dan Allah menghidupkan Nabi Isa pada satu tempoh yang agak lama. Dalam setengah riwayat mengatakan 40 tahun, sehinggalah akhirnya Nabi Isa wafat dan disolatkan jenazahnya oleh umat Islam ketika itu. Agama Samawi. Di dalam bahasa Arab, Samawi bererti langit. Dalam erti kata lain, agama Samawi bermaksud agama dari langit. Terdapat pandangan yang mengatakan bahawa agama langit terbahagi kepada 3, iaitu agama Islam, agama Judais atau Yahudi dan agama Kristian. Ini kerana asal daripada ketiga-tiga agama ini disampaikan oleh para nabi dan juga rasul yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang demikian, perdebatan mengenai perkara ini kelihatan tidak menemui titik penamatnya sehingga kini. Ini kerana masih terdapat khilaf di kalangan ilmuwan di dalam menentukan apakah layak agama selain daripada Islam digelar agama dari langit. Sebagai umat Islam, dengan pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita sentiasa meyakini bahawa agama Islam ialah agama yang paling benar. Apatah lagi Al-Quran dan Hadis menjadi 2 rujukan utama kita, selain Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjamin ketulinan Al-Quran. Ini sebagaimana yang terkandung di dalam surah Al-Hijr pada ayat yang ke-9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Tugas Nabi Isa pada masa itu adalah memastikan semua orang masuk Islam.
Kerana dinyatakan pada waktu itu semua orang akan beragama Islam. Tidak ada seorang pun kafir lagi yang ada di atas muka bumi. Dan Nabi Isa akan melaksanakan satu kepimpinan yang sangat adil seperti disebut dalam hadis yang banyak, contohnya riwayat Muslim. Dan Nabi Isa tidak mengenakan apa-apa bentuk teks pun, cukai pun kepada sesiapa sahaja. Semua mereka akan hidup dalam keadaan mewah, senang, sehingga bila diberikan bantuan tiada siapa lagi mahu menerima pada waktu itu. Harta terlalu banyak dan semua orang hidup dalam kebaikan. Sehinggalah Allah SWT mengutuskan angin yang sejuk bertiup daripada satu arah sehingga menjemput ataupun matikan orang-orang beriman, dan selepas itu kembali manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram dan syirik kepada Allah SWT. Anak Tuhan. Itulah gelaran yang diberikan oleh agama Kristian terhadap Nabi Isa AS. Menurut pemahaman agama Kristian, Nabi Isa AS atau Jesus Christ merupakan anak Tuhan yang telah mati disalib oleh orang-orang Yahudi. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Isa AS ini dianggap sebagai satu pengorbanan yang suci. Malah ada yang menganggap Nabi Isa AS sebagai anak Tuhan yang perlu disembah dan dimuliakan. Ini bercanggah dengan pemahaman agama Islam, di mana Nabi Isa AS bukanlah anak Tuhan seperti yang didakwa. Akan tetapi, baginda ialah seorang Rasul yang merupakan utusan Allah. Hakikatnya, Nabi Isa AS tidak pernah mati disalib. Sebaliknya, baginda AS telah diselamatkan oleh Allah SWT dan diangkat ke langit. Akan tiba pada suatu hari nanti, baginda AS akan diturunkan ke dunia dan menjelaskan dakwaan-dakwaan palsu yang dilontarkan kepada baginda. Setelah berakhirnya riwayat Dajjal dan juga Ya'juj dan Ma'juj yang merupakan ancaman terbesar di atas muka bumi ini, maka kembalilah Nabi Isa AS untuk nak melaksanakan syariat Allah Azza wa Jal, iaitu menegakkan agama Islam. Antara perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi Isa AS untuk nak menegakkan agama Allah yang hanif ini, iaitu kata Nabi, yaksirus salib, iaitu mematahkan ataupun memecahkan salib. Yang salib ini adalah simbol utama agama Kristian yang mendakwa bahawa Nabi Isa itu adalah anak kepada Tuhan. Yang bermaksud Nabi Isa ingin menghapuskan ideologi agama Kristian yang telah menyeleweng daripada agama Allah. Kemudian apa kata Nabi SAW lagi? Dia akan yaqtulul khinzir. Dia akan membunuh khinzir, iaitu akan menghapuskan khinzir. Bukan salah khinzir itu, tetapi khinzir ini Nabi nak khabarkan bahawa ia akan menjadi satu makanan rutin untuk manusia. Manusia ni akan ambil mudah tentang soal khinzir. Maka Nabi Isa akan menghapuskan soal-soal ini kerana ia adalah antara simbol ataupun syiar agama Islam itu. Kehancuran Dajjal membawa satu era baru kepada dunia. Dunia seolah-olah dibersihkan dari kekotoran yang telah lama berkumpul sehingga ditelan keindahannya. Bumi ini akan ditadbir oleh seorang Nabi yang tergolong di antara Rasul Ulul Azmi yang 5. Bagindalah pemimpin yang telah diangkat kemuliaannya sejak berada di dalam rahim seorang perempuan yang mulia. Bagindalah seorang Rasul yang bernama Isa ibni Maryam. Umat Muhammad adalah umat yang paling istimewa dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di kalangan manusia yang ada. Jadi kelebihan yang ada pada umat Muhammad menjadikan para anbiya bercita-cita untuk menjadi umat Muhammad ataupun diberi kelebihan sebagai umat Muhammad. Jadi Nabi Isa AS antara Nabi yang dimakbulkan doanya, dan baginda telah dipilih berada di kalangan umat Muhammad menunaikan haji. Kerana haji adalah satu syariat yang diturunkan sejak Nabi Ibrahim AS. Dan ketika Nabi Isa diangkat ke langit sekitar umurnya 32 tahun, baginda Isa tidak sempat untuk menunaikan haji. Tetapi akhirnya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman ketika selesai menjalankan tugasnya, iaitu membunuh Dajjal.
kehidupan setelah kematian Dajjal. Dunia digambarkan akan hidup dengan penuh aman dan damai. Ia akan dihiasi dengan kasih sayang daripada seorang pemimpin yang merupakan seorang nabi dari kalangan ulul azmi. Menurut Imam Qurtubi, di dalam membincangkan mengenai hikmah penurunan Nabi Isa AS ke dunia, beliau telah menyenaraikan sebanyak 3 perkara. Yang pertama, untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap baginda AS suatu ketika dahulu. Yang kedua, untuk menafikan bahawa baginda AS merupakan anak Tuhan sebagaimana yang didakwa oleh penganut Kristian. Dan yang ketiga, untuk mengkabulkan permohonan baginda AS untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa AS merupakan seorang Nabi Allah yang termasuk di kalangan ulul azmi. Ulul azmi seperti yang kita tahu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya ketinggian darjat di sisi Allah SWT. Apa yang disebut di sini menunjukkan kepada kehebatan Islam, iaitu Nabi Isa ketika tampil datang, maka baginda telah menyuruh seorang daripada umat Nabi Muhammad yang merupakan lelaki yang salih untuk menjadi imam dalam sembahyang bagi menampakkan kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut dalam hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq la yadhuruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kazalik. Hadis ini maksud bahawa Islam ni akan tetap dibawa, Islam ni akan tetap cemerlang sehinggalah perutusan Nabi Isa pada akhir zaman dengan Nabi Isa menjadi seolah-olah seorang daripada umat Nabi Muhammad SAW. Cuma yang menunjukkan ketinggian darjat Islam sehingga Nabi Isa datang untuk berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan hadis ketika Nabi menegur Umar Khattab radhiyallahu an, iaitulah Sayyidina Umar membaca kitab Taurat. Nabi menegur dan mengatakan, laukana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai. Kalau Musa masih hidup, dia akan baca Al-Quran, dia akan ikut aku. Dia akan mengikut syariat Islam kerana lengkapnya Islam dibandingkan syariat beliau. Syariat Islam ibarat sendi yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Baik bagi mereka yang beragama Islam maupun bukan Islam. Syariat Islam berisi penyelesaian masalah bagi seluruh kehidupan ini. Setiap Nabi yang diutuskan Allah mempunyai syariat yang dibawa masing-masing. Begitu jugalah Nabi Isa AS yang diutuskan kepada kaum Yahudi dengan penurunan kitab Injil. Akan tetapi, sejarah menyaksikan Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir. Syariat yang dibawakan baginda sempurna sehingga ke akhir zaman. Tidak dibatasi pada kaum-kaum tertentu, tidak juga dibatasi dengan waktu. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang paling sempurna dan terlengkap. Dia juga adalah syariat yang paling mulia daripada semua syariat yang diberikan kepada rasul-rasul. Maka antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat Nabi Muhammad tidak mempunyai sempadan had masa. Adapun syariat Nabi Muhammad sampailah bumi ini kiamat, maka dia tetap relevan, dia tetap akan digunakan kerana dia adalah mukjizat kepada Nabi SAW dan ia adalah syariat termulia dan terlengkap. Syariat ialah hukum yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia disampaikan oleh Rasul melalui perantaraan wahyu daripada Jibril. Ia bukan hukum yang diciptakan manusia. Ia juga tidak meletakkan akal dan nafsu menjadi keutamaan. Indahnya hidup bersyariat itu seperti si dahaga yang diberikan air yang sejuk. Tanpa syariat, maka rosaklah manusia. Tanpa syariat, maka hancurlah dunia. Tanpa syariat, maka jauhlah syurga yang diimpikan kita semua. Sebagai kesimpulannya, di antara tanda-tanda akhir hari kiamat adalah matahari akan terbit daripada barat. Dan mengikut hadis Nabi SAW, ketika matahari terbit daripada barat, maka
pintu taubat telah ditutup. Mungkin kita tertanya-tanya, Allah kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kenapa pintu taubat ditutup? Sebenarnya Allah tetap mengampunkan hamba-hambanya, tetapi taubat adalah penyesalan, at-taubatun nadamah. Allah mengampunkan dosa jika kita meminta ampun dengan rasa menyesal. Pada ketika matahari terbit daripada barat, orang menyatakan taubat bukan kerana menyesal, tetapi kerana takut peristiwa itu, takutkan kejadian itu, sampai mereka rasa mereka terlalu risau, nak mati dan tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi taubat bukan berdasarkan penyesalan, tetapi taubat kerana ketakutan. Dan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menutup pintu taubat, kerana mereka bertaubat bukan untuk memperbaiki diri dan bukan kerana menyesal di atas kesalahan mereka. Dunia semakin menghampiri penghujungnya. Detik waktu yang dahulunya perlahan semakin pantas mengejar tamatnya dunia. Seiring dengan turunnya Nabi Isa AS ke dunia, pintu taubat itu semakin tertutup rapat. Maka bersegeralah kita di dalam mengucapkan kata istighfar. Tatkala peluang masih ada, tatkala roh masih dikandung badan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membantu kita untuk terus berada di jalan takwa.